Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua kerana mengizinkan saya mengambil bahagian dalam sesi penggolongan rancangan Malaysia ke-12 ini. Bagi pihak seluruh warga Kementerian Pertahanan dan Angkatan Tentera Malaysia, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri serta semua pihak yang terlibat dalam pengumbalan rancangan 5 tahun ini. Ia bukanlah satu usaha yang mudah, khususnya ketika negara dan dunia sedang mendepani cabaran pandemik COVID-19. Terpaksa mengimbangi antara tuntutan kesihatan, memenuhi keperluan dan permintaan sektor ekonomi dan pada masa yang sama tanggungjawab untuk memastikan kesejahteraan rakyat terus terbela. Oleh itu, kami di Mendef berasa syukur kerana dalam tempoh yang serba-serbi mencabar ini, segmen keselamatan dan pertahanan masih diberikan keutamaan di bawah RMK-12 dan dijadikan sebagai salah satu daripada 9 fokus utama, iaitu fokus keempat, memantapkan keselamatan dan pertahanan awam. Rancangan Malaysia ke-12 ini yang bertemakan keluarga Malaysia makmur, inklusif dan mampan telah digubal dengan cermat, inklusif dan komprehensif bagi memastikan setiap perkara penting diambil kira demi menentukan hala tuju negara dalam tempoh 5 tahun yang akan datang. Alhamdulillah, kesemua perancangan ini juga bertepatan dengan teras-teras utama Kementerian Pertahanan yang sedia ada di bawah pelan strategik kami, iaitu 2021 hingga 2025. Teras pertama, peningkatan kesiagaan dan keupayaan pertahanan dalam melindungi kepentingan negara. Teras kedua, mengukuhkan kapasiti pertahanan yang kompeten. Teras ketiga, pelestarian kesejahteraan warga kerja pertahanan. Teras keempat, pengukuhan kerjasama awam tentera, civil military cooperation dengan izin. Kelima, pembangunan sains teknologi dan industri pertahanan. Pengukuhan kerjasama antarabangsa dalam menjamin pertahanan negara. Teras 7, transformasi kesejahteraan veteran. Selain 7, satu ayat je lagi. Selain 7 teras ini, saya juga telah mengarahkan supaya kementerian mewujudkan teras ke-8 yang memberikan tumpuan khusus kepada pengurusan cabaran dan ancaman baru terhadap lanskap keselamatan dan pertahanan negara dalam berdepan dengan COVID-19. Betul saja. Datuk Speaker, ancaman terbaru ini, apakah Menteri Pertahanan bersetuju supaya dipertingkatkan keselamatan ini gabungan ASEAN? Sebab ASEAN ada 2 juta lebih kurang tentera. Oleh itu sebarang ancaman ataupun mana-mana negara, biarlah ASEAN yang berdialog, mungkinnya rakan dialog dengan China. Bukan satu negara, tapi dalam ASEAN itu sendiri. Karena ASEAN ada 2 juta, lebih kurang 2 juta tentera. Yang kedua, Australia ini dekat dengan ASEAN. Supaya ASEAN lebih rapat dengan Australia, menjadikan Australia rakan ASEAN. Bukan Australia ini menjadi rakan kepada Britain dan Amerika di rantau ini. Karena ia membawa satu ancaman baru seperti AUKUS di rantau ini. Oleh itu ASEAN dalam menghadapi Australia ini biarlah dalam satu pasukan. Supaya Australia lebih berperanan dengan negara ASEAN dibandingkan berperanan untuk mewakili Amerika dan Britain di rantau ini. Itu 2 persoalan pada saya. Sememangnya perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat termasuk di dalam teras ke-6 Pelan Strategik Mendef, iaitu pengukuhan kerjasama antarabangsa dalam menjamin pertahanan negara. Tak boleh dinafikan bahawa 10 negara di dalam ASEAN ni lebih berkemampuan untuk berdepan dengan kuasa-kuasa besar untuk menjamin keselamatan dan kestabilan rantau kita sendiri.
Tetapi bagaimana kita nak pastikan trust 6 ni dapat diperkukuhkan? Banyak bergantung kepada hubungan kita sesama negara-negara ASEAN. Kebetulan semalam saya dapat berhubung dengan Menteri Pertahanan Indonesia, General Prabowo, dan beliau pun telah menyatakan betapa pentingnya kita 10 negara ini dapat berinteraksi secara dekat, khususnya dalam perkembangan terkini, iaitu AUKUS. Tapi ini tidak bermakna bahawa kita tak terus mendampingi kuasa-kuasa yang terlibat. Kebetulan utusan khas daripada Australia, Vice Admiral Australia akan datang berjumpa dengan saya hari ini. Dan apa yang kita lakukan melalui diplomasi ini bukan untuk menyatakan bahawa kita ni hebat sangat, tetapi sekurang-kurangnya kita ada pendirian kita sebagai sebuah negara yang berdaulat. Tetapi pada masa yang sama, 10 negara di dalam ASEAN pun ada pendirian kita, dan kekuatan yang ada dalam kumpulan 10 negara ini boleh diutarakan kepada mana-mana pihak yang cuba menidakkan kedudukan kita di rantau ini. Jadi teras, sebab kita tengah bincangkan rancangan Malaysia ke-12, perancangan 12 tahun ke hadapan, dan teras ke-6 ni akan merangkumi apa yang disebut oleh Yang Berhormat Kota Raja tadi, apabila berdepan dengan isu-isu yang berkaitan dengan geopolitik rantau kita, sama ada nak mengimbangi kuasa-kuasa besar atau kedudukan kita di Selat China Selatan contohnya. Jadi itu merupakan satu cadangan yang tepat, tetapi jawapan saya ianya pun merupakan satu daripada 7 atau 8 sekarang teras di bawah penekanan MINDEF pada hari ini. Yang Hormat, Ya, saya cuma boleh sambung masa 15 minit hingga 1.15. So saya tak tahu sama ada Yang Hormat boleh habis 1.15. Kalau tak boleh, maka kita terserah kepada Tuan Yang Di-Pertua. Boleh habis 1.15. Saya belum masuk lagi nak menjawab satu isu pun. Satu isu. Ini baru mukadimah. Ya. Jadi So, saya tak ada masalah, tetapi nak memberi penghormatan kepada Kota Raja yang maklumkan kepada saya dia tidak dapat bersama tengah hari ini. Mungkin saya boleh jawab perkara-perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kota Raja dulu dalam 15 minit yang ada ni. Alright. Terima kasih. Kota Raja Gombak kata jawab bertulis. Tapi saya tak setuju. Menjawab perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kota Raja yang telah mencadangkan penggantian aset usang ATM dibuat melalui kerjasama joint venture antara syarikat pertahanan tempatan dan syarikat luar negara bagi memastikan industri pertahanan dapat dikembangkan. Kementerian Pertahanan melihat isu pembangunan keupayaan industri pertahanan tempatan sebagai perkara teras dalam mencapai tahap pertahanan berdikari atau self-reliant ATM. Elemen pemindahan teknologi daripada pemain industri merupakan antara faktor penting dalam memastikan peningkatan keupayaan pemain industri pertahanan negara. Oleh yang demikian, kontrak-kontrak perolehan aset ATM sama ada baru atau bagi menggantikan aset-aset usang ATM sememangnya dilaksanakan secara kerjasama dengan pemain industri antarabangsa dalam melaksanakan program offset dan Industrial Collaboration Program ICP. Namun kita perlu realistik, Yang Berhormat. Penularan pandemik COVID-19 telah memberi tekanan terhadap situasi ekonomi dan kewangan semasa negara. Dalam situasi ini amat sukar untuk kerajaan melaksanakan perolehan aset-aset baru, dan sebenarnya saya dah beri keutamaan dan arahan kepada pihak kementerian bahawa kalau sekiranya kita tidak dapat mempertimbangkan aset-aset baru ketika ini,
jangan kita kompromi daripada memberi tumpuan kepada penyelenggaraan aset-aset yang sedia ada. Sikit saya sembung. Ya. Tadi terima kasih Datuk Speaker. Tadi Yang Berhormat Semberung ada menyatakan bahawa Kementerian tidak lagi ingin meneruskan Dasar Pertahanan dan Keselamatan Negara yang digaris sebagai dokumen susulan dengan kertas putih. Mohon penjelasan kerana industri pertahanan negara dan keselamatan ini sangat penting. Bagaimana kita melihat dalam RK 12 ini Kementerian Pertahanan memperkasakan dalam soal pertahanan negara untuk menghadapi masa-masa yang mendatang. Terima kasih. Terima kasih Jempol. Melalui kertas putih pertahanan yang telah dibangunkan oleh Kementerian Pertahanan, ada satu bab khas iaitu bab 7 mengenai sains, teknologi dan industri pertahanan diperuntukkan sebagai manifestasi kesungguhan berterusan kerajaan dalam mengkaji isu-isu yang mengekang pembangunan industri serta memformulasikan trust-trust bagi menyokong peningkatan keupayaan industri. Jadi selaras dengan apa yang disarankan oleh Yang Berhormat Kota Raja dan diperingatkan oleh Yang Berhormat Jempol tadi, bahawa dasar di bawah kertas putih pertahanan dan dasar-dasar yang telah pun kita gubal dan sedang kita laksanakan, apa yang disarankan oleh kedua-dua Yang Berhormat sedang diambil kira dan sedang dilaksanakan insya-Allah. Speaker, Menteri, boleh tanya sikit? Sungai Petani, depan ni. Ya, okey. Sila. Saya nak tanya Menteri, tadi Menteri dah sebut tentang aset-aset. Pembelian aset-aset baru ni keberangkaliannya agak susah kerana kedudukan kewangan kita. Namun Menteri pun tahu, apa juga kita beli jiran kita tahu. Apa juga kita beli Amerika tahu, US tahu. Itu there's no secret dalam defense aset ni. Cuma soalan saya kepada Menteri ialah, ada tak dalam pengetahuan Menteri, benda-benda yang kita beli, yang kita order dah lama dah tak sampai, sama ada apa bentuk aset pun juga tak sampai, boleh tak kita buat auditing dan Menteri maklumkan kepada sama ada select committee ataupun kepada jawatan ataupun di sini openly, kerana kita nak tahu masalah-masalah yang timbul disebabkan kontraktor-kontraktor yang terlalu lama pada mana ini tidak dapat deliver aset-aset kita ni. Jadi kita takut begini Menteri, kalau orang tahu yang kita sebenarnya tak ada aset ni pun, dan kita punya kedudukan amat-amat terdedah dengan bahaya. Terima kasih Menteri. Terima kasih Speaker. Kelebihan yang ada kepada aset-aset pertahanan ianya mengambil masa. Dan kalau sekiranya ada kelewatan, ada prosedurnya untuk kita memastikan bahawa masa yang diambil, kelewatan yang ada tidak menjejaskan sedikit sebanyak perancangan kita. Saya tak nafikan ada aset-aset yang lewat dibekalkan. Tetapi ini tidak bermakna bahawa kita tidak boleh tuntut ganti rugi. Kita dapat pastikan aset-aset ini dapat disampaikan kepada pihak pengguna dan apa jua masalah yang dihadapi ini dapat diatasi sebaik mungkin. Di bawah kepimpinan saya beberapa minggu di Mendef ni, kita letakkan 3 kategori dan Yang Berhormat Kota Raja senyum kerana benda-benda aset yang lama dulu terpaksa dipikul tanggungjawabnya oleh Yang Berhormat Kota Raja semasa dia Menteri Pertahanan ketika itu. Projek-projek sakit, projek-projek lama perlu diselesaikan, perlu diurus. Pada masa yang sama, ini tidak bermakna bahawa projek hari ini yang perlu diputuskan, tak diputuskan. Dan apa yang kita bincangkan di dalam Dewan Yang Mulia ini, hari ini Rancangan Malaysia ke-12, 5 tahun ke hadapan dan juga bajet bulan Oktober ini merupakan perancangan kita untuk 1 tahun. Jadi kalau sekiranya kita fokus kepada perkara-perkara yang boleh kita selesaikan, benda yang mungkin menjadi kelewatan dan kekangan kita selama ini kita selesaikan secara telus, dan banyak cara bagaimana untuk kita mendapat ketulusan dan juga keadilan kepada kelewatan aset-aset tadi. Saya tak teragak-agak untuk memastikan ianya dapat direalisasikan. Sila sempurna. Terima kasih Datuk Speaker dan Yang Berhormat Menteri. Berhubungan dengan aset apa yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Menteri tadi dan juga dari segi apa yang dibangkitkan oleh rakan lain, saya berharap
agar langkah untuk meletakkan aset di tempat yang diperlukan ini juga penting. Bukan hanya dari segi peralatan, bahkan juga manpower yang ada. Contohnya Kem Lokawi, contohnya Kem Paradise di Kota Belud. Yang kena lanun ni Pantai Timur, yang ada ancaman keselamatan di kawasan-kawasan yang amat memerlukan aset. Bolehkah kementerian memastikan dalam rancangan Malaysia ke-12 supaya menempatkan anggota peralatan di mana dia amat diperlukan untuk mempertahankan negara kita supaya ianya a form of deterrence, mengelakkan orang masuk mencerobohi kawasan-kawasan yang selalu terancam. Terima kasih banyak. Sekali Yang nanti sempurna, biar saya jawab ni isu yang berhubungkait dengan lanun, saya tak ambil mudah kalau sekiranya dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada sempurna. Dan apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat tadi memang tepat kalau kita tengok ancaman yang kita hadapi ketika dahulu di Lahad Datu, dan ini semua menjadi pengajaran kepada kita. Nanti saya akan jawab apa yang dibangkitkan oleh rakan-rakan kita di Sabah dalam perbahasan ini dari segi bagaimana kita nak atur gerak bukan sahaja anggota kita tetapi aset-aset yang saya ada supaya apa yang kita lalui di Lahad Datu tadi tidak berulang, dan pada masa yang sama kita buat persiapan dan perancangan. Kalau sekiranya ianya berlaku sekali lagi, kita tidak berada dalam keadaan kekangan untuk mengatur gerak berdepan dengan cabaran berkenaan. Boleh sekali lagi, Datuk? Ya, Ketua Raja. Saya balik sikit kepada industri pertahanan. Kita ada negara-negara Arab yang kaya yang sedia untuk membantu strike penyelidikan kita. Adakah usaha-usaha ini diteruskan untuk mendapat sokongan mereka dengan misalnya pinjaman ataupun tanpa interest dan sebagainya, dan mereka sudi untuk membina penyelidikan hal strike ini? Adakah diteruskan oleh pihak kementerian hal ini? Baru nak menjawab perkara kedua yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Ketua Raja, yang mencadangkan strike diperkasakan dengan melaksanakan penyelidikan bagi membangunkan aset-aset ATM yang berteknologi tinggi seperti drone, turut mencadangkan pelaburan dari luar negara dapat ditarik masuk. Mungkin itu maksud Yang Berhormat. Saya bersetuju dengan cadangan ini. Dan kerajaan sentiasa menyokong cadangan R&D dan dalam bidang berteknologi tinggi bagi meningkatkan keupayaan berdikari dan teknologi pertahanan. Melalui peruntukan RMK 12, kerajaan telah memperuntukkan dana kepada Strike untuk melaksanakan projek R&D yang berteknologi tinggi seperti Unmanned Aerial System UAS, di mana selari dengan cadangan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat SIK, Yang Berhormat Ulu Rajang, yang mahu aset pertahanan ditambah di dalam RMK 12. Untuk makluman YB SIK dan Yang Berhormat Ulu Rejang, bukan sahaja UAS dalam RMK 12 ini, Tentera Dalat telah merancang perolehan secara ringkas, Tuan Yang Ketua, elemen mobiliti daratan, mobiliti perairan, aset pertahanan udara, pengangkutan udara taktikal, aset kuasa tembakan dan aset peralatan optronik serta logistik. Tentera Laut pula dengan program transformasi TLDM 15/5. Tentera Udara pula TUDM melalui Pelan Pembangunan Keupayaan TUDM 2055. Fokus pembangunan 10 tahun pertama plan ini ialah penggantian aset tamat jangka hayat melalui perolehan baharu dan naik taraf keupayaan pesawat yang telah usang melalui Service Life Extension Program SLAP. Jadi Yang Berhormat, bantuan, kerjasama dan juga sumbangan daripada negara-negara yang begitu rapat dengan kita. Pertamanya dalam isu penyelidikan. Penyelidikan bersama berdepan dengan ancaman yang sama. Terorisme, keganasan, lanun dan sebagainya. Itu semua merupakan ancaman yang kita terpaksa laluinya bersama, dan tidak ada sebab rakan-rakan yang rapat dengan kita tidak kita kongsi bersama pembiayaannya. Dari segi aset pula, ianya mesti sesuai
dengan keadaan dan ancaman yang kita hadapi. Sebab itu the end user, tentera darat, tentera laut, tentera udara, saya dah minta bahawa mereka selepas ini menentukan keperluan mereka. Saya kena Dan berhentikan keduanya sekarang, baru Menteri. kewangan menentukan sama ada penuntukan atau tidak. Menteri, Terima disambung kasih. 2.5. Tuan Yang Di-Pertua, saya sambung. Memberi respon kepada persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kota Belud dan Sepanggar yang mempersoalkan pembinaan markas 5 Brigade yang baru di Menteri, Kota Belud. maafkan saya. Sebelum itu, kita telah berhenti waktu tengah hari. Saya telah bangun untuk tanya Menteri 2 perkara saja. Kalau boleh, saya minta maaf. Saya akui saya tidak bahaskan. Tapi dewasa ini kita seringkali mendengar tentang pencerobohan ke dalam kawasan Laut Cina Selatan oleh kapal-kapal, sama ada kapal-kapal tentera atau kapal-kapal nelayan daripada China. Dan kita tahu bahawa kita telah baca dalam liputan akhbar di mana Singapura bila berlaku pencerobohan ini akan menghantar dengan izin, saya gunakan istilah scramble military jets untuk sampai, dan sama ada kejadian itu berlaku pencerobohan di laut ataupun di udara, kapal-kapal tentera, kapal terbang tentera akan dihantar. Soalan saya, kenapakah tidak kita melakukan perkara yang sama? Nombor satu. Nombor dua, saya juga telah baca satu laporan dalam surat khabar di mana dengan tajuk China sends 16 military aircraft over disputed South China Sea near Malaysia. Adakah kita akan respon? Saya percaya perkara ini berlaku pada 2 hari bulan Jun. Adakah kita akan respon? Memang kita ingin mengelakkan sebarang pertempuran atau pergolakan yang boleh menyebabkan masalah di antara dua negara. Tetapi apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh kementerian untuk kita menunjukkan equal show of force dengan izin kepada pihak-pihak yang mencerobohi kawasan laut kita? Menteri, terima kasih. Ketua Yang Berhormat Julutong mengakui bahawa ianya tak dibahaskan oleh kerana banyak lagi isu dan saya hanya mempunyai 8 minit. Jadi saya akan jawab secara bertulis. Silakan. Terima kasih. Saya ingin memberi respon kepada persoalan yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kota Belud dan juga YB Yang Berhormat Sepanggar yang mempersoalkan pembinaan markas 5 Brigade yang baru di Kota Belud yang dilihat tiada sebarang bentuk ancaman di kawasan berkenaan dan mencadangkan bahawa kem baru sepatutnya dibina di pantai timur Sabah yang terdapat ancaman keselamatan yang lebih besar. Untuk makluman Yang Berhormat, Brigade Kelima Infanteri yang kini berpangkalan di Kem Paradise Kota Belud bertindak sebagai elemen kedalaman, in-depth element yang sentiasa bersiap sedia membantu forward element di persempadanan sekiranya diperlukan dalam mempertahankan negeri Sabah daripada sebarang ancaman. Pengawasan keselamatan di negeri Sabah dan khususnya di kawasan pantai timur Sabah secara keseluruhannya turut diperkukuh dengan pemantauan oleh Markas Angkatan Tugas Bersama di Kem Kukusan Tawau secara bersama oleh ketiga-tiga perkhidmatan. Tentera Laut Diraja Malaysia telah menempatkan markas pemerintahan Armada Timur di Kota Kinabalu bagi memerintah pangkalan laut di Sabah dan Sarawak, manakala markas wilayah Laut 2 telah ditempatkan di Sandakan bagi memantau pantai timur Sabah. Tentera Udara Diraja Malaysia pula menempatkan markas wilayah Udara 2 di Labuan serta pusat bantuan operasi udara di Tawau bagi memantau keselamatan ruang udara keseluruhan negeri Sabah. Selain itu, bagi terus memperkukuhkan keselamatan Sabah dan Sarawak, Mendef juga sedang membangunkan pangkalan TLDM Markas Wilayah Laut 4 Mawila di negeri Sarawak, khususnya di Bintulu, adalah berdasarkan lokasi yang strategik dari segi kedudukan dan pemusatan operasi maritim di Laut Cina Selatan. Ianya telah lama dihasratkan bagi meningkatkan lagi keupayaan dan sokongan operasi TLDM.
TDM bersama Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri sedang mengenal pasti tapak yang bersesuaian untuk pembinaan Mawila 4 di Bintulu. Oleh demikian, untuk makluman yang berhormat, Tentera Darat telah mengambil kira semua sudut potensi ancaman keselamatan di keseluruhan negeri Sabah dan seterusnya mempertanggungjawabkan sebuah division infanteri yang dilengkapkan dengan keupayaan tempur oleh 3 buah brigade infanteri untuk menangani sebarang bentuk ancaman melalui strategi yang digariskan. Ini termasuklah melalui division pertama infanteri di Sarawak dan division kelima infanteri yang telah ditubuhkan di Sabah dan brigade ke-13 infanteri yang berpangkalan di Felda Sahabat Lahad Datu. InsyaAllah, pihak Mendef dan ATM akan sentiasa memberikan perhatian dan pengkhususan penuh ancaman keselamatan di pantai timur Sabah. Yang Berhormat Menteri, boleh minta izin Boleh. Kota Belud. Saya bertanya tentang rasionalnya untuk kita bina baru kem Kem 5 Brigade di Kota Belud, iaitu di Kem Paradise, kerana dalam tahun 2019 Kota Belud disenaraikan sebagai salah satu daerah termiskin di Malaysia. Jadi pada saya yang Kota Belud perlu adalah dari segi industri ataupun infrastruktur lain, tapi bukannya kem tentera, kerana yang seperti dibangkitkan juga sahabat saya Sepanggar dan YB Sempurna tadi, ancaman sebenarnya berada di pantai timur. Kalau saya boleh quote YB Menteri pagi tadi sebelum break lunch, ada menyebut bahawa kita akan beransur-ansur untuk pindahkan pemusatan pertahanan kita ini sebelah pantai timur. Tapi saya kira kalau begini, sebab Kota Belud akan menempatkan bahagian kedalaman, ya, YB Menteri tadi sebut, ya, saya kira perlu ada langkah yang nampak ataupun signifikan untuk kita pindahkan pertahanan ini tumpu di pantai timur. Saya bukannya menolak pembangunan, tapi saya kira Kota Belud memerlukan pembangunan yang lain lagi untuk menangani isu yang utama, iaitu isu kemiskinan di tempat kami. Terima kasih. Pembangunan dan kemajuan di Kota Belud, saya cadangkan Yang Berhormat boleh bangkitkan dengan menteri-menteri ekonomi lain. Tugas dan tanggungjawab saya ialah berhubung kait dengan keselamatan dan pertahanan, khususnya di negeri Sabah. Buat masa Saya faham Yang Berhormat Menteri, cumanya pada saya mungkin adalah masa yang sesuai juga untuk kita push pergi sebelah pantai timur sekarang untuk Kementerian Pertahanan fokus di situ daripada kita terus menambah apa yang ada di Kota Belud pada saya. Terima kasih. aspek kedua, aspek pertama yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat ialah berhubung kait dengan kawasan dan kemiskinan di Kota Belud. Itu saya cuba jawab dalam peringkat awal tadi. Jawapan kepada soalan kedua tadi, apa yang merupakan perancangan kita Sabah ialah merupakan satu perancangan yang sentiasa berubah mengikut keadaan semasa. Dan apa yang ada sekarang di Kota Belud dan apa yang saya sebut dalam jawapan kepada soalan asal tadi mencukupi untuk menjamin keselamatan Sabah buat masa ini. Tetapi pada masa-masa yang akan datang, tidak ada sebab kalau sekiranya cukup peruntukan ahli anggota dan juga aset untuk kita memberi tumpuan ke kawasan lain di negeri Sabah atau di sempadan Sabah Kelantan. Ini semua dalam perancangan kita kena buat berperingkat-peringkat. Apa yang saya bentangkan di dalam Dewan hari ini, saya difahamkan mencukupi untuk menjamin keselamatan Sabah buat masa ini. Terima kasih, Padang Serai. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Menteri. Menteri tahniah 2 kali menjadi Menteri Pertahanan. Sabas dan tahniah saya ucapkan. Soalan saya, bilakah masalah penyelarasan pencin dapat diselesaikan? Saya rasa masalah ini telah bertahun-tahun tidak dapat diselesaikan. Mohon beri penjelasan. Terima kasih Menteri. Terima kasih Yang di-Pertua. Terima kasih Wabi, tapi lagi jauh daripada jawapan.
yang saya tengah jawab sekarang dan tak dibangkitkan semasa perbahasan. Biar saya teruskan. Tinggal 51 saat je lagi. Dan banyak lagi isu yang dibahaskan secara rasmi yang perlu saya jawab. Puan Speaker, Sila. kerana ada setengah minit lagi. Dan soalan yang bagi saya di antara yang paling besar tentang kontrak berbilion ringgit. Saya tengok macam Menteri nak elak sampai habis. Tak boleh, jawab tu dulu. Yang Mohd Menteri, ini melibatkan soalan saya berulang kali dan penegasan saya, dia melibatkan kontrak berbilion ringgit. Jadi kita nak tanya apa prosesnya, apa ketelusannya, apa tandanya supaya maklumat itu sampai. Kalau tidak, nanti commission agents tu banyak yang menuru. Yang saya juga dapat maklumat tapi saya tak mau bangkitkan. Saya nak penjelasan menteri, baru saya nak soal balik. Saya nak jawab awal lagi, tetapi Yang Berhormat Perdeksan yang tak hadir pagi tadi. Sebenarnya dari segi jawapan kita mengenai isu-isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Perdeksan telah pun kita sediakan. Dan saya dalam proses untuk menjawabnya. Tetapi saya tunggu selepas makan tengah hari ini, alhamdulillah Yang Berhormat hadir dan kalau diberikan masa oleh Tuan Yang Bertua, saya jawab. Tak ada benda yang kita nak sembunyikan. Boleh Yang Jadi Bertua boleh tambah masa sikit sebab ini hal Yang Berhormat Menteri, keselamatan. Oleh kerana dibangkitkan oleh Yang Berhormat Yang Berhormat Menteri nak jawab Pak Dixon 5 minit ke? Kasih berapa minit? 5 minit boleh? 5 minit tak Would you cukup. respond to the... Saya cubalah ya. Okey. Yang Berhormat Paul Dickson yang telah membangkitkan isu berkaitan dengan perolehan aset ATM yang melibatkan pembinaan Littoral Combat Ships, yang mana ini juga menjadi soalan Yang Berhormat Ipoh Timur, perolehan helikopter McDonnell Douglas dan perolehan Starstreak peluru bersepadu. Berhubung perolehan LCS, untuk makluman Yang Berhormat Paul Dickson, perolehan 6 buah kapal second generation petrol vessel berkeupayaan Littoral Combat Ships bermula pada tahun 2010. Cadangan ini kemudiannya telah diangkat melalui Jemaah Menteri pada 18 Ogos 2010. Pada 23 Mac 2011, pada dasarnya kerajaan telah bersetuju meluluskan permohonan tersebut di bawah RMK 10 dan RMK 11. Dan hari ini kita masih lagi memikirkan perkara ini dalam RMK 12. Sehingga 15 September 2021, kemajuan kerja bagi LCS adalah sebanyak 57.05% berbanding jadual perancangan kerja asal, iaitu sebanyak 95.94%. Mendef mengakui secara keseluruhannya perolehan ini telah mengalami kelewatan sebanyak 38.89%. Di atas kelewatan ini, pihak kerajaan juga telah mengenakan denda lewat sebanyak 80,737,793.64 juta atau euro 4,524,618. Pengurusi, boleh saya celah sedikit ya? Saya tak mau tekankan soal prosedur dari segi proses kelewatan dan sebagainya. Yang lebih penting ialah proses tender itu. Siapa yang masuk tender, berapa kos dan apa perbandingan dengan kos yang sama perolehan oleh negara-negara lain yang memberi kemudahan atau membuat kemudahan yang sama. Itu kita nak tahu kos dan proses tender yang telus. Tender yang sedia ada, Yang Berhormat Paul Dickson tak berubah daripada dulu lagi. Dalam kes ini yang menjadi isu ialah kelewatan yang saya telah bentangkan kepada Dewan pada hari ini yang perlu kita selesaikan. Sejak tahun 2010, Yang Berhormat, benda ini tak selesai. Termasuk semasa... Tak jawab soalan saya, proses tender dipatuhi atau tidak, siapa yang buat bidding dan berapa kosnya. Yang untuk LCS. Dan saya tanya LTS dan beberapa yang lain lah yang saya bangkitkan. Yang saya nak jawab ni berhubung kait dengan LCS. Yes, okay. Jadi saya memperincikan jawapan saya kepada apa yang berlaku kepada Littoral Combat Ships kita. Dan ini merupakan sesuatu yang telah diputuskan dalam tahun 2010 lagi.
Sejak tahun 2010, Yang Berhormat Kerajaan Perikatan Pakatan Harapan pun berdepan dengan isu yang sama untuk 22 bulan. Dan kalau isunya prosedur dalam meluluskan dan menawarkan projek berkenaan, itu pun perkara yang boleh dibangkitkan masa Yang Berhormat sendiri menerajui kerajaan. Yang penting sekarang, seperti saya sebut kepada Dewan pada hari ini. Saya tak mau nak argue, minta maaf lah, bukan. Tapi sebut 2010 yang putuskan, 2011 diluluskan. Saya nak tanya itu yang spesifik. Nak merewang ke tempat lain itu siapa? Nak tanya saya boleh buka fail Kementerian Kewangan. Saya tak ingat tapi boleh. Tak ada masalah. Saya tak terlibat. Yang pada masa saya, Menteri Pertahanan masa itu ialah Pekan. Boleh tanya. Kemudian yang saya nak tahu ada 3-4 tajuk yang saya berikan. Apakah proses tender diperolehi, berapa kosnya, siapa ejen, supaya kita tahu, kerana ini benda ini dibangkitkan dan ini membantu Yang Berhormat Menteri juga supaya jangan ada tempiasan tuduhan itu kepada beliau. Janganlah untuk jaga kepentingan saya. Tetapi benda ni merupakan sesuatu isu yang telah lama terpaksa kita hadapi. Yang saya sebut tadi, semasa Pakatan Harapan menerajui kerajaan pun terpaksa dihadapinya. Dan Yang Berhormat Kota Raja pada masa dan ketika itu telah pun mengenal pasti masalah-masalah LCS di mana kontraktor gagal siap reka bentuk, kontraktor lewat muktamadkan perolehan sebahagian peralatannya dan paling penting kualiti kerja yang tidak ikut spesifikasi. Di bawah kepimpinan Pakatan Harapan pun satu jawatan kuasa siasatan tadbir urus perolehan kewangan kerajaan telah ditubuhkan. Dan ini siasatan berjalan seperti apa yang disyorkan oleh kerajaan ketika itu. Dan pemimpin-pemimpin Mendev, saya sendiri diminta memberi penjelasan sama ada kepada PAC, sama ada kepada jawatan kuasa yang ditubuhkan, sama ada kepada SPRM, sama ada kepada Bukit Aman. Semua ini telah pun disiasat dan pihak berkuasa mempunyai failnya. Kalau sekiranya Yang Berhormat Perdison mempunyai maklumat dan bukti-bukti baru yang boleh membuka balik perkara ini, terima kasih. Saya pun tak ada apa nak sembunyikan. Dan apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat boleh melindungi saya. Saya mengalu-alukan. Tetapi apa yang kita bincangkan hari ini ialah merupakan rancangan Malaysia ke-12. Melihat ke hadapan. Dan nak melihat ke hadapan, saya dah pecahkan kategori kontrak-kontrak dan projek-projek kepada 3. Pertamanya, projek-projek legacy. Yang projek sakit, yang projek lewat, yang perlu dibayar denda. Itu dah dikategorikan. Kedua ialah projek-projek yang perlu saya putuskan sekarang, kini. Dan ini akan menentukan struktur prosedurnya. Kalau prosedur yang saya ada, Yang Berhormat rasa tak sesuai, beri cadangan pada kita dan kita boleh ubah suainya untuk fasa depan. Kategori ketiga ialah projek-projek yang kehadapan. Kehadapan untuk 1 tahun, bajet yang kita nak bentangkan dalam bulan Oktober. Projek-projek 5 tahun yang akan datang, yang dia bahaskan di dalam Dewan Yang Mulia ni di bawah rancangan Malaysia ke-12. Jadi itu semua di dalam struktur kita. Kalau Yang Berhormat merasakan 22 bulan tak mencukupi untuk menyelesaikan apa jua perkara-perkara yang kita warisi daripada pemimpin-pemimpin sebelum ini atau projek-projek yang tergendala, bayangkan saya sekarang kembali ke Mendev baru 5 minggu. Jadi dalam keadaan sebegitu, saya berterima kasih perkara ini dibangkitkan oleh Yang Berhormat Perdison. Kita ambil maklum.